Nabi Nuh alaihissalam adalah salah seorang Nabi bertaraf ulul azmi kerana baginda alaihissalam sangat sabar dalam berdakwah. Masakan tidak, sepanjang tempoh 950 tahun baginda berdakwah, hanya 83 orang sahaja yang beriman. Umat Nabi Nuh alaihissalam hidup dalam kesesatan. Mereka menyembah berhala di kala siang dan menyembah bintang selepas matahari terbenam. Mereka tidak mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setia kepada kepercayaan mereka. Kehadiran Nabi Nuh bagaikan cahaya di kegelapan malam. Malangnya, umat baginda menolak risalah suci yang dibawakan kepada mereka. Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda mengajar umatnya tentang kejadian alam dan ketinggian akhlak. Namun, dakwah baginda alaihissalam ditolak mentah-mentah. Hanya golongan bawahan yang miskin menerima ajaran baginda alaihissalam. Nabi Nuh memberi peringatan kepada umatnya bahawa berhala-berhala yang mereka sembah itu langsung tidak berkuasa. Malah bintang yang mereka puja juga bukanlah Tuhan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak disembah kerana dialah Tuhan yang sebenar. Dakwah Nabi Nuh mendapat tentangan yang hebat. Umatnya mengherdik baginda alaihissalam. Mereka mencabar Nabi Nuh agar meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan bala ke atas mereka jika Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang sebenar. Dengan perasaan sedih dan sabar, Nabi Nuh alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya diberikan petunjuk. Sekiranya mereka masih menolak, maka timpakanlah bala ke atas mereka yang angkuh itu. Permohonan Nabi Nuh dimakbulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebelum itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi Nuh alaihissalam dan pengikut-pengikutnya membina sebuah bahtera yang besar. Nabi Nuh alaihissalam menerima arahan itu tanpa banyak bicara. Kaumnya mentertawakan Nabi Nuh alaihissalam dan pengikut-pengikutnya. Nabi Nuh diejek gila kerana membina bahtera di tengah-tengah daratan yang jauh dari laut maupun sungai. Sehinggalah pada satu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memancutkan air yang banyak dari perut bumi. Hujan taufan pula mencurahkan air yang banyak dari langit lalu menenggelamkan bumi. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah agar membawa naik haiwan-haiwan pelbagai jenis secara berpasang-pasangan dan menjemput orang-orang yang beriman untuk turut menaiki bahteranya. Namun, tidak ramai yang sudi kerana ego dan sombong kepada Nabi Nuh. Sehinggalah pada satu ketika Nabi Nuh memanggil anaknya yang bernama Kan'an dan isterinya untuk turut menaiki bahteranya, tetapi mereka enggan. Sebenarnya anak dan isteri Nabi Nuh juga tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Nuh berasa amat sedih. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahawa anak dan isteri Nabi Nuh bukanlah saudaranya lagi kerana kekufuran mereka. Mereka berdua pun mati ditelan banjir. Semua kaumnya mati dalam kekufuran kecuali mereka yang menaiki bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Setelah beberapa bulan, air pun surut. Nabi Nuh membina hidup baru bersama umatnya yang beriman di sebuah kawasan yang bernama Bukit Judi.